الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita insyaallah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tayyibun Innallaha ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiban ila akhir hadis. Nabi kata sesungguhnya Allah itu baik dan Allah itu tidak suka melainkan perkara yang baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi dalam sebuah hadis, khairul a'malu adwamuha wa in qalla, sekalipun sedikit amal yang paling baik itu ialah yang berkekalan, yang istiqamah, walaupun perkara itu yang diamalkan itu sedikit. Kena faham dua-dua ni tuan-tuan. Pertama, Allah Ta'ala tak terima melainkan perkara yang baik. Satu. Yang keduanya, amal yang paling baik di sisi Allah Ta'ala yang Nabi sebut ialah amal yang berkekalan, walaupun sedikit. Kita hari ini duk sibuk nak beramal, nak mempertingkatkan amal, nak banyakkan amal. Tapi seminggu lepas itu hilang. 2-3 hari lepas itu hilang semangat. Berusaha sungguh-sungguh lah, tapi lepas itu dah layu. Dah lemah, dah mulai semua. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang kita hari ini semangat. Malam pertama semangat, Ramadan ni malam kedua semangat. Dah masuk seminggu tu dah penat. Dah tak semangat dah. Kita dah mula dah. Sedangkan Nabi kata khairul a'malu adwamuha, amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang berkekalan. Kita pelan-pelan buat tapi kekal. Walaupun sedikit tapi berkekalan. Walaupun kita baca Quran sedikit tapi berkekalan. Sebab bila kita buat banyak ni kadang-kadang bila banyak nak cepat lah. Bila nak cepat ni tuan-tuan macam-macam lah salah silap dia. Sedangkan Allah Ta'ala Nabi sebut innallaha tayyibun la yuqbal illa tayyiban. Allah Ta'ala tak terima benda yang tak baik, dia terima benda yang baik je. Kalau dah laju-laju buat amal ibadat terburu-buru, nak kejar masa lah, nak kejar masa. Yalah mestilah nak kejar masa. Sebab kita mesti target, katalah pukul 9.30 kena habis. Benda banyak tuan-tuan. Akhirnya kita terpaksa buat laju-laju. Bila laju-laju dia jadi dah tak sempurna. Bila dah tak sempurna, Tuhan kata aku tak terima benda yang tak sempurna. Aku terima benda yang sempurna, yang elok. Baca Quran nak laju-laju, pasal nak khatam cepat, lajulah. Padahalnya dia bukan suruh laju-laju pun, bukan dia suruh ni pun, dia suruh hayati betul-betul, faham betul-betul. Macam kita semayang juga. Sebab kalau kita tengok baca Quran ni teks dari Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala yang tentukan tu mana berhenti dia, mana kena baca dia, mana kena soal, mana kena jawab, semua ada. Ikutlah teks tu betul-betul kan. Baca Quran ni kena ikutlah teks tu betul-betul. Mana berhenti, berhentilah. Mana dia tanya, jawablah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ada jawab dia, jawablah dulu kan. Ni Tuhan tanya tak jawab juga. Pasal tak sempat nak jawab, nak ulun cepat nak habis. Kalau tak nanti tak khatam nanti malam 27. Sebab itulah konsep kita beramal sebenarnya ialah beramal yang istiqamah, bukan yang banyak. Bukan mempertingkat amal, tapi mempertingkatkan, memperbaiki amal. Elok-elok beramal. Kalau dulu kita buat tarawih tak sempurna, tamak ninah tak ada. Tahun ni kita buat walaupun sedikit, tapi ada tamak ninah, lengkap tamak ninahnya, lengkap syarat rukun dia, lengkap akhlak adabnya, semua ada. Kalau kita duk beramal nak banyak macam tahun-tahun sebelum ni lah. Nak banyak, nak cepat, nak banyak, nak cepat, apa pun tak ada. Satu pun tak ada, tak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqbalullah. Allah Taala tak terima, kata Nabi. Kenapa yang nak buat banyak-banyak sampai tak sempurna sehingga tak ada diterima oleh Allah Taala? Justru itu tuan-tuan, Ramadan kali ini bukannya kita nak mempertingkatkan amal, perbaiki amal. Kalau tahun sebelum ni amalan kita tu tak sempurna, tahun ini bagi sempurna. Tahun sebelum ini 2 minggu je kita buat tarawih, tahun ni bagi penuh sampai habis akhir Ramadan. Walaupun 8, walaupun 20 dan sebagainya, tapi sampai ke penghujung, sampai ke destinasi. Kok bersalawat ke, kok berzikir ke, bagi sempurna, bagi elok-elok. Jangan kita main buru je tuan-tuan. Hari ni banyak saya tengok di masjid-masjid, semangat nak cepat, nak banyak. Kira berapa juzuk satu malam kena habiskan. Tak payah tuan-tuan, amalan yang seumpama ini menjadi sia-sia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita membuat sesuatu amalan, mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu bagaimana nak beramal supaya kita konsisten, supaya kita boleh istiqamah. Kalau sekadar beramal, ramai orang beramal tapi tak istiqamah. Sedangkan Nabi sebut khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik amalan itu ialah yang berkekalan. Terus menerus buat. Bukan terhenti nanti sampai Ramadan habis. Tak. Sampai bila-bila terus menerus amalan itu. Sebab pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala berhentinya bila? Berhentinya meninggal ya. Dah meninggal, habis dah amalan, selesai sudah. Masa hidup ni beramallah elok-elok. Walaupun sikit-sikit, teruskan istiqamah beramal. Kok baca Quran, sembahyang, berzikir dan sebagainya, istiqamah terus. Jangan sampai habis Ramadan dah stop. Kok datang surah pun habis Ramadan dah tak datang dah. Ramadan alhamdulillah, lepas Ramadan tak istiqamah lah. Bulan Ramadan subuh masya-Allah, alhamdulillah, tak tidur. Datang surau. Habis Ramadan besok terang balik semula. Cerah balik semula. Tak tahu pergi mana lah. Kita buat ni macam ada musim lah. Bulan Ramadan je subuh alhamdulillah, surau masjid ramai orang. Sebab dia kata Ramadan ni ada masa lah sikit, bulan lain tak ada masa. Bulan lain pergi mana? Bulan lain sibuk. Bulan Ramadan tak sibuk. Sebab bulan Ramadan tadi bangkit sahur, apa nak buat, duduk-duduk tak ada apa, pergi surau. Bulan lain dah tak ada sahur, tak ada, membuta je lah kita. Ada. Ni penyakit kita, tak boleh nak istiqamah kan. Membuat dia tak istiqamah. Semangat. Bulan Ramadan mempertingkatkan amal. Tak.
Ramadan ni perbaiki amal sehingga amalan itu berkesan, boleh menjentik hati kita. Dia boleh ketuk jiwa kita tu, bagi lembut supaya dia terus menerus beramal. Tapi kalau beramal banyak sampai tak boleh ketuk hati pun tak ada juga. Tu saya kata zikir banyak tapi tak mengetuk jiwa, tak mengetuk pintu hati kita. Sebutlah banyak kali pun, beribu kali pun, sampai putus tasbih pun tak ada apa. Dia macam hujan lebat lah kan. Hujan lebat turun tu atas batu, tak kesan apa pun batu tu, tapi setitik air turun, setitik air turun. Daripada bumbung tu bawah tak ada batu, setitik lekuk batu tu. Walaupun setitik berkekalan terus, titik. Ui, batu ni lekuk. Hujan punya lebat, haram tak lekuk pun. Habis debu je, besok datang debu lain. Hujan lagi, hilang debu tu. Tu je lah. Zikir, semayang, ibadat yang kita buat ni, satu, kenapa tak beri bekas? Sebab dia tak berkekalan. Bila tak berkekalan, dia dah kotor balik, biarkan. Dia dah kotor balik, biarkan. Tahun depan baru cuci balik. Lepas tu biar kotor balik semula. Itulah kerja kita. Jadi tuan-tuan, amal ini tuan-tuan bukannya kita nak berbanyak, tetapi perbaiki balik semula amalan kita. Tu saya kata, baca Quran, jangan duk baca je. Daripada dulu sampai hari ni duk baca tu, bukan faham pun. Dah tahu tak faham, bukalah terjemahan. Baca Quran, baca terjemah. Baca Quran, baca terjemah. Baru dia boleh jentik hati tu sebab faham. Apa cerita dia? Oh, ni cerita neraka, ini cerita mati. Oh, ini nyawa kat sampai ke halkum. Ini kalau nyawa nak masuk. Oh, barulah tersentuh jiwa ni. Ini baca Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tak faham satu. Tuan-tuan tengok cerita Hindustan ni. Tengok cerita Hindustan dulu. Tengok filem Bobby lah, Bobby Sanggam. Zaman dulu Bobby Sanggam top lah. Kalau orang perempuan tengok meleleh air mata lah. Tapi tengok translate kat bawah lah. Kalau tak tengok translate kat bawah, 3 jam cerita Hindustan ni. Kalau tak faham kita apa? Mengarut Hindustan ni. Tak apa cerita entah. Naik kereta api, turun kereta api, jumpa ular, tukar baju. Wah, serabut betul lagi. Sebab kita tak faham kan? Tak faham, tak ada lah. Tengok je lah. Tengok dia tukar baju 10 kali dah aku tengok. Naik kereta api, turun, jumpa pula ular. Last sekali mahkamah. Yang naik kereta api ni jadi lawyer. Yang jumpa kat bukit ni jadi penjenayah dia. Kita tak faham. Tak apa-apalah filem Hindustan ni. Serabut 3 jam tengok. Menyampah aku. Yang kita heran pula, orang rumah kita tengok menitik mata. Kau ni apa hal? Itu pun nak nangis sebab dia faham, dia baca bawah tu kan. Jalan cerita tu, oh ini hero dia kena ni, heroin dia ni. Tu yang menitik mata tu. Kita tak tengok. Tuan-tuan je tengok. So tak faham. Pasal itu nak faham. Baca Quran nak bagi sentuh hati, baca Quran bagi faham. Nak tengok dia sentuh ke tak. Kalau tak sentuh juga hati kita baca Quran bila dah faham, makna hati kita problem besar lah. Kalau tak keras, mati. 2 saja. Kalau dia ada lagi ruang, insya-Allah dia boleh lembut lagi. Tapi kalau dia dah mati, benar. Benar tuan. Kalau dah mati hati ni, orang baca Quran pun menyampah. Aduh, dia ni bising tu dah. Aku tak ada hari lain ke nak. Hari-hari nak baca Quran menyampah betul aku. Ini bukan cakap dah keras, ini dah mati. Sebab Quran pun tak boleh tembus hati dia kita. Tak dilayan dia. Allahu Akbar. Beratnya. Hidup ini tuan-tuan. Pasal itu orang beramal bukan banyak. Tak ada. Orang beramal ni biar dia perlahan. Saya buat tarawih 8. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa buat 8-nya? Cukuplah. Tak sunnah Ustaz. Kita ni semua nak ikut sunnah. Konon-konon ni bukan faham pun. Tak faham pun. Itu bab sah ni. Ni tak ikut sunnah ni. Orang tanya saya. Yang sunnah macam mana? Rapat-rapat. Saya kata ada kalanya
Kita boleh lah ikut sunnah tu, ada kalanya tak boleh juga. Sunnah pula ada kala boleh ikut, ada kala tak boleh ikut. Ada kala kena ikut, ada kala tak boleh ikut, tak boleh ikut. Apa contoh? Macam makan nasi lah. Sunnah Nabi memang 3 jari kan. Tapi makan roti, makan buah kurma 3 ya. Tuan-tuan makan nasi sepinggan tak? Bumbung nasi pinggan. Makan 3 jari. Ini dah balik Johor dah, tak habis lagi. Tak habis lagi makan kan? Sunnah Ustaz. Ni kan sunnah bangang nama. So itu kita jangan belantak-lantak. Nah, sunnah ni sunnah. Tengoklah keadaan sekarang, pandemik, Covid. Dah tanya pakar kata dia mudah berjangkit kalau dekat. Okeylah, ikutlah dia. Sampai bila ni Ustaz? Sampai pakar kata okeylah. Masalah kita jangan disingkir. Nak sunnah. Banyak sunnah lain ni buatlah sunnah lain. Banyak lagi sunnah berserban, berjubah, sunnah pakai buat tengok. Apa masalah kita? Nak tak sunnah ni apa semua. Tuan-tuan kena tengok sunnah ni. Sekarang berperang pakai apa? Senapang. Sunnahnya belajar membak. Belajar main senapang. Macam mana buka peluru, pasang peluru. Habis yang memanah tu sunnah juga. Tapi tak sesuai untuk perang. Itu untuk riadah boleh lah. Tapi kau nak belajar ni sunnah berperang besok senang. Tak sempat nak tarik ampun. Dia pakai M16, kita pun nak lari satu panah, dia pakai M16. Bertalu kena kita. Situ tuan-tuan tengok. Kita kena faham betul-betul kaedah dalam Islam ini. Beramal ni kena faham, bukan pasal banyak. Kalau tu saya kata, berulang kali saya kata, kalau nak banyak, Tuhan perintahkan 50 waktu dulu, dia takkan kurangkan. Buat apa kurangkan? Memang dia nak banyak. Aku nak kau buat 50 waktu. Muhammad nak minta kurang. Sorry, no way. Memang aku suruh kau buat 50 waktu. Menonggeng kita tuan, menyerap dalam surau ni. Tak sempat balik, baru nak sarung baju, Allahu Akbar, Allah, azan dah. Baru nak tanggal baju, azan. Baru nak menyuap, azan. Azan apa lagi dah? 50 waktu, menonggeng tu. Menyerap kat surau ni. Yang 5 waktu ni pun tak sempat. Yang 5 waktu ni pun ujung. Zuhur pukul 4. Asar pukul 7. Kita dengan Tuhan ni boleh dah lebih kurang kan? Boleh lah lebih kurang dengan Tuhan kan? Main apa tuan? Zuhur pukul 4 dah. Asar 4.20. Jawab lagi tu. Itu pun jangan. Doa panjang, minta macam-macam. Ya Allah, turunkanlah rezeki dari langit, keluarkan dari bumi. Masya Allah. Datang asar, zuhur pukul 4. Mayang zuhur pukul 4, minta doa, buat tak malu minta. Yang di langit turunkanlah, yang dalam bumi keluarkanlah, yang jauh dekatkan, yang susah senangkan. Tuhan kata, aku sudah datang 1.12. Kau datang berapa? Pukul 4. Pun minta macam-macam. Banyak cerita pukul berapa? Itu yang menonggeng berdoa pun tak terima ke Tuhan pun. Buang. Tak ada habis. Sampai dah berbangku lah. Tak habis juga. Sebab kita duk ingat amalan biasa je. Ni yang kita buat ni, kita kira sah batal lah. Adab mana ada. Banyak kita beramal ni, kira sah batal je. Adab jaga tak? Tak jaga. Tuan mak cakap lah. Kita dengan Tuhan ni buat leceh lah. Dengan Tuhan kita buat leceh lah. Cuba dengar orang. Berapa datang? Berapa nak? Pukul 3 datang pejabat sini. Lewat pukul 3, sorry. Datang 35 minit. Jumpa sekretari. Bos dah. Dah keluar lah. Ada appointment ke? Ada pukul 3. Ni dah 35 minit. Dia baru keluar. Dah 5 minit pun tak boleh tunggu. Ni makhluk. Dengan Tuhan, tu yang dengan makhluk kita tunggu dulu tu. Berapa janji? Pukul 3. Pukul 2 dah terpacak kat pejabat tu. Ada payment kata? Ada. Berapa pukul 3? Ni pukul 2 tu. Tunggu je. Tunggu pukul 3. Tunggu kan? Dengan Tuhan. Tuhan tunggu ke kita tunggu dia? Tuhan tunggu kita. Bila lah dia ni nak minta ke aku ni datang ni? Aku janji 1.12 tak datang-datang. Pukul 2 tak sampai. Pukul 3 sampai. Pukul 4 baru tergeh-geh pergi wudu.
Habis sembahyang, Assalamualaikum, salam. Allahu Akbar, dah azan asar. Kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan ni semua buat leceh. Adab bukan jaga, tapi tegur kakak. Tuan, pakailah baju. Apa salah? Tak salah. Salah, memanglah tutup pusat galutut salah. Habis tu? Yang penting sah je. Pakaian Tuhan bukan nak tengok sengit. Kita dengan Tuhan ni kan, mana ada adab. Situ beramal ni tuan-tuan, bukan kira sah batal. Adab mana adab? Tahu Tuhan suka yang baik, buatlah benda yang Tuhan suka. Tuhan suka apa? Cantik, pakai je cantik. Tuhan suka apa? Wangi, pakai wangi-wangi. Kita nak buat yang Tuhan suka lah kan? Tu nama amal. Walaupun tak banyak amalan kita tu, tapi amalan yang kita buat berterusan. Nak solat, pakai lawa-lawa. Nak solat, pakai wangi-wangi. Nak solat, datang awal-awal. Tu baru nama amal. Tu baru nama ibadat. Ni datang pun surau pun yang wangi pun tak pakai. Datang surau pun pakai minyak wangi wakaf. Bukan surau ni lah, tak lain lah ni. Punya dah susah datang ke surau ni. Mana minyak wangi wakaf? Banyak surau tadi minyak wangi wakaf ni. Tonyoh lah minyak wangi Maidin tu. 6-10 ringgit. Tonyoh. Tonyoh pukul 1, 1-2 minit dah hilang bau. Nak ngadap Tuhan. Ni nak ngadap Tuhan ni, nak ngadap Allah Ta'ala ni. Kan? Tak istiqamah kita buat macam mana? Adab tak jaga. Kan? Kita nak jumpa girlfriend pun, kekasih pun, janji pukul 2, pukul 1, pukul 11 dah siap dah. Mana? Girlfriend lah, dating lah. Awal lah. Kita kena tunggulah dia. Wangi lah, wangi. Mana ada orang jumpa girlfriend pakai minyak wangi jumpa? Tak ada. Pakai minyak wangi. Minyak wangi siapa ni? Tak tahulah. Sikit lah. Dia jawab kena. Tak. Minyak wangi khas lah nak jumpa Tuhan. Nak jumpa girlfriend tu minyak wangi khas. Kita dengan Tuhan minyak wangi wakaf. Tapi bukan tuan-tuan lah. Tapi dah datang sini, saya taruh lah. Sebab nak bagi faham. Sebab jangan main-main benda ni kan. Beramal sibuk nak banyak. Ini kena settle dulu lah. Kena settlekan ini dulu. Jangan sibuk nak banyak ibadat. Yang ini tak settle kan? Adab tak settle kan? Akhlak tak jaga. Tapi nak ngadap Tuhan, lu sibuk nak banyak. Doa nak panjang. Kita ni semua macam tu. Doa nak panjang. Minta umur panjang. Dah 83, minta panjang lagi. Yang tu pun dah tak larat, nak minta lagi tambah. Terasa pula waktu tu kan. Tak ada suruh ni. Yang kau nak minta panjang-panjang ni macam dia apa? 83 lutut pun nak tanggal lah. Ya Allah panjang umur aku ya Allah. Ini Tuhan kata. Kau ni kau faham betul. Boleh tak kau tolong minta berkat? Minta berkat pula. Yang ada balance ni sikit ni, dalam 83 balance ni, ya Allah berkatilah umur aku ni ya Allah. Kok ujungnya aku buat baik setiap saat, setiap detik aku beramal untuk buat baik ya Allah. Ni dah panjang ngomong. Panjang Tuhan kata dia ni. Yang ada pun lutut pun dah tergigil-gigil. Nak minta berapa lama nak minta? Rezeki nak minta banyak saja. Bukan pernah minta berkat pun. Ya Allah berkatilah rezeki kami ni ya Allah. Ni ya Allah murahkan rezeki kami. Tuhan kata aku bukan dekat murah, dah aku lambat semua. Kau nak apa lagi ni? Mintalah berkat pula. Dengar tak jarang orang minta berkat ni tuan. Jarang orang minta berkat. Yang orang minta apa? Murah rezeki, panjang umur. Mana ada orang minta berkat umur, berkat rezeki, berkat masa, berkat hidup ini. Sebab keberkatan tu dah dicabut oleh Allah sekarang ni. Mintalah balik. Sebab kata Nabi SAW, setelah aku wafat nanti, Jibril akan turun lagi 10 kali. Dia turun lagi. Sebab itu Nabi tanya Jibril, nanti aku dah wafat, kau kerja tugas bawa wahyu. Sekarang aku dah wafat, kau agak-agak kau turun tak lagi ke muka bumi ni? Jibril kata turun. Buat apa turun? Aku turun diperintahkan Allah Ta'ala 10 kali. Apa di antaranya? Pertamanya dia kata,
Aku turun, aku ambil berkat barakah daripada bumi ni, segala keberkatan ni aku bawa balik. Jadi tugas kita hari ni minta balik ke Allah Ta'ala. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, sebab kau dah cabutkan keberkatan ni ya Allah, bagilah balik. Kita duk minta panjang, kita duk minta banyak, itulah minta kita ni. Itu saya kata, beramal nak banyak, doa nak panjang. Minta panjang doa, macam-macam minta. Tu bawah. Tak agak habis. Yang amin pun bukan faham pun. Ni. Amin. Dah marah tu. Amin. Dah letak dah. Tak faham pun. Jadi tuan-tuan, kita beramal bukan banyak, bukan panjang, bukan lama. Yang paling penting, paling aula, istiqamah, konsisten beramal, terus menerus beramal walaupun sedikit. Hari-hari baca Quran 5 ayat. Malas betul lah Bilal ni, 5 ayat nak apa Bilal? Tak apa, aku baca bukan kerana kau, aku baca kerana Allah Ta'ala. Aku tak baca kerana siapa-siapa. Jadi aku baca kerana Allah Ta'ala. Aku baca ni 5 ayat, dah cukup. Besok baca lagi 5 ayat, seterusnya terus menerus baca 5 ayat. Bacalah banyak sikit. Malam pertama Ramadan 6 juz. Malam kedua kurang sikit dah 4. Malam ketiga dah kira dah berapa lain. Banyak lagi. Bila nak habis ni. Kurang sikit dah. Punya dah tak khatam-khatam. Mana nak khatam tak baca dah. Lepas tu buat kira pula. Aku dah habis 9. Ni Ramadan baru 7. Oh, dah lebih 2 ni. Cuti dulu ada dulu. Sabar. Tak baca. Tengok dah 9 hari dah Ramadan. Allah, baca lagi sikit. Itulah kerja beramal. Ni beramal. So itu saya pun bawa juga imam-imam ni. Dia orang suruh jadi imam, saya bawa budak-budak jadi imam. Kau baca pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Buat apa panjang-panjang? Ustaz, kalau nak panjang-panjang, buat apa panggil hafiz? Aku tahu lah kau hafiz. Kau hafiz tu untuk kau. Kau baca sembahyang tahajud seseorang kan, kau baca lah ayat tu. Kau banyak nak baca. Baca lah. Tapi ni kau kena fikir makmum belakang tu. Makmum belakang tu, kaki nak tercabut, lutut cabut, pinggang longgar, semua tu. Jadi kau baca panjang-panjang kan, kau tanggal semua. Jadi sebelum dia tanggal, lebih kau baca sikit-sikit. Lepas tu pula, dia bukan faham pun apa yang kau baca tu. Tak faham lah, nak ikut awak tak apa, awak tak habis Quran kan. Kok dia baca juz 1 tu boleh gagah ni. Masuk juz 7 ke? Buatlah imam sangkut. Walam imam nunggu je makmum tolong sambung. Yang makmum mana ayat dia baca ni? Walam apa tu kata pula orang tak hafal qul Allah je lah mam. Pasal itu tak bayar. Pedek cukup. 3 ayat jugalah. Mikirkan makmum di belakang tu. Sian nak makmum tu. Kesian muka apa? Bukan dapat pahala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ni buat dosa nanti. Allahu akbar. Nak ikut tak hafal kan? Lepas tu nak faham tak faham. Perut tengah kenyang, mata pun dah kuyu, badan pun dah penat, bawah pula ekor. Apa nak buat lagi? Layan perasaan. Baru 2, 9, 4, 9 suku, 5 ke 11 habis. Dah ya, tahu-tahu rukuk, tahu-tahu sujud. Habis je 8 colek kawan. Tak sedar 8 dah. Satu ibadat ni tak payah. Ibadat ni biar istiqamah. Pendek, tenang, perlahan buat. Tapi jangan serasa jemu beribadat. Dia jemu tu pasal banyak tu lah.
Mengira dan malam ni 20 lagi. Aduh, dia tanya lah kawan, siapa imam lah ni? Imam yang tu lah. Oh, itu imam laju gila. Imam pula muda, dia punya spring kuat lagi, besar. Yang kesian untuk tu lah. Terangkak, baru nak bangkit, imam dah rukuk dah. Aduh, lajunya. Panggil pula imam tu. Kita yang muda-muda pula, imam belum bangun lagi, kita dah berdiri tengok dia. Sudah imam pula Allahu Akbar, bar lagi mencangkung, bar baru tumpang tangan. Yang makmum dengar bar dah habis, Allah bawah lagi. Imam ni bergacul lah, berat betul lah jadi kan. Pasal itu kita buat ni bertenang-tenang, jangan kelang kabut, beramal ni biar bertenang. Satu baca. Habis Fatihah berhenti kejap. Dah habis Fatihah berhenti kejap, atau amin. Habis amin berhenti kejap. Ada sunnah-sunnah dia tempat berhenti. Berhenti dulu. Lepas tu tengok makmum agak-agak nak habis Fatihah, baru imam baca surah lain. Lepas tu rukuk sama-sama. Lepas tu bangkit sama-sama. Baru nak solat berjamaah. Ini seorang bangkit, seorang rukuk, ada yang sujud, ada yang tengah menonggeng lagi. Aduh, saya kata amalan ini yang paling cantik, tak usah banyak-banyak, tapi istiqamah. Itu penting dalam beramal. Dalam melakukan amal ibadat perlu istiqamah, konsisten dalam beramal. Bukan takat Ramadan ni aja, bulan lain. Nanti kalau kita tengok kesan dia apa. Tengok kalau kita istiqamah terus, insya-Allah kesan dia. Macam Jumaat lah, berterusan sembahyang kan. Tiba-tiba orang tak bagi sembahyang Jumaat, macam bau terasa. Aku nak sembahyang tak dibagi. Bau terasa. Tapi kalau tak konsisten, kadang datang, kadang tak. Bila tak dapat salat Jumaat, biasalah saya normal lah tu. Tak kisah apa lah, tuan-tuan dan tak minggu datang salat Jumaat kan. Tiba-tiba tak boleh. Nak datang, nak berdaftar pula dulu. Online daftar punya. Lain macam lah. Tapi sekarang wilayah, alhamdulillah lah, dah boleh lah jemaah. Itu pun kadang-kadang marah juga orang. Semua nak ikut, takut sangat dengan ni, apa COVID ni, corona ni. Ikut je lah kan. Kita tak takut corona tu, takut dia corona kat kita. Corona tak ada masalah. Takut dia corona mendapat. Jadi ikutlah SOP tak apalah, pakai je lah pelitup muka, bawa lah sejadah, tak apalah. Tak ada masalah lah. Kita untuk keselamatan kita, untuk surau masjid jangan ditutup. Sebab hari ni orang nampak surau masjid dia silap je, surau pok kena silap je, banyak je kes, masjid tutup. Bukan banyak kes tu daripada mana. Kalau banyak kes daripada masjid, tutup masjid lah. Ni banyak kes kat mana, tempat lain, tapi masjid tutup dulu. Sekarang ni orang attack macam tu kan. Nampak masjid, nampak surau je kan. Tuan-tuan, dia tak nampak benda lain. Jadi kena jagalah SOP ni. Ikutlah. Suruh bawa sejadah, bawa sejadah. Suruh datang awal, datang awal. Ini kadang pintu nak tutup, baru dia sampai. Allahu Akbar. Pintu dah tutup, baru sampai. Dia gegarnya pintu. Saya dah kena tu, saya tahu kan. Apalah dia kata pintu pun nak kunci. SOP tuan. Takut sangat dengan SOP. Orang takut Tuhan lah. Memanglah kita memang takut Tuhan lah tu. Tuhan lah kata jangan campak di kamu lah kebinasaan. Bukan kita cakap. Dia cakap dulu. Lepas tu dia siap seru. Ustaz tanggunglah besok. Kami tak sembahyang ni. Aku pula tanggung. Tapi surau masjid dah buka lah. Tak datang-datang dah lah. Saya pula bagi tahu dia, tuan, surau alhamdulillah masjid dah boleh buka dah. Datanglah. Dah menyampah tengok surau. Dah menyampah pula. Hari tu kau terjerit-jerit nak sembahyang. Hari tu pasal kita bagi tahu, okey 40 orang je nak, cepat. Daftar, kita bagi masuk. Mana mau ustaz tanggung lah so. Pengusi AJK ni tanggung lah so kita tak dapat sembahyang. PBK kena.
Dah boleh ni pula pun AJK kena agak. Saya pun tuan tengok gagam dia ni. Kita ketat dia marah, kita longgar pun dia marah. Kita kata demi nak jaga surau masjid, kita perketatlah SOP kena ikut, patuh. Tak ada sejadah, kita boleh bagi sejadah, tapi dengan syarat sejadah ni bawa balik. Basuh, pulang balik. Dia sangkut kat itu bagar. Tak bawa balik. Saya dah buat dah, tuji itu saya tahu. Dia tak bawa sejadah kan? Dia komplain kat kita. Habis sejadah masjid banyak berapa? Okey. Boleh tuan, boleh. Nanti sejadah ni tuan bawa balik. Nanti tuan basuh, tuan hantar balik. Dia pun ambil, sangkut ke bagar. Kita pula pergi ngutip sejadah. Kita suruh dia buat balik. Dia tak buat balik, siapa pula nak basuh? Kita pula kena basuh. Ikutlah, ikut SOP. Tak apa, ikutlah sementara ni. Ikutlah dulu. Kan? Mana yang kita boleh ikut, kita ikutlah. Tapi insya-Allah lah orang masjid ni insya-Allah dah berwudu, insya-Allah. Bila berwudu ni bukan takat kuman dia mati, dosa peluruh. Apa nak risau? Ni siap tanya dia, boleh salam tak? Boleh salam. Kita punya takut nak salam kan? Kenapa? Yalah aku tak boleh salam. Tak ada. Orang dah berwudu, dah suci elok-elok daripada rumah, elok bersih. Saya tu Islam dah ajar cantik lah. Bukan sekarang nak cuci tangan. Dulu di Islam ajar lah, suruh cuci tangan, cuci kumur-kumur semua dah surah. Jadi apa nak takut? Bukan takat ni kuman mati tak ada. Dosa yang Tuhan bagi hapus. Menitik ikut air. Yakinlah tuan-tuan. Apa masalah? Jaga je SOP. Jangan risau. Tuan-tuan ni kadang-kadang degil juga kadang-kadang tu. Kadang-kadang dimarah juga AJK. Saya baru-baru ni saya kena marah lah. Dia kata ustaz tanggung dah dosa. Kenapa saya nak tanggung pula? Ustaz tak bagi orang sembahyang. Saya bukan tak bagi, saya kata ikut SOP. Kalau ikut SOP tak ada masalah. Tak ikut saya tak bagilah. Leceh lah. Memanglah leceh pasal tuan tak ikut. Kalau tuan ikut tak leceh. Tuan bawa sejadah, pakai mask, pakai hand sanitizer, cek suhu, tak leceh lah. Cukup. Saya pun tak nak tanya. Tuhan besok ke akhirat punya juga. Cukup sembahyang, puasa semua. Jalan. Tak cukup, tu yang leceh tu. Tanya sembahyang, tak lengkap. Tanya puasa, tak lengkap. Tanya, semua tak lengkap. Apa yang leceh tu? Leceh ni pasal tak ikut. Tak leceh kalau ikut. Apa masalah? Jadi, ni tempat berapa ni, Ji? 2 minit lagi. 2 minit. 2 minit lagi? Cepat betul untuk sekarang. Bukan salah saya datang awal tadi. Saya datang, Haji belum datang. Saya orang pertama, saya tengok nama. Nama kat buku tu nama siapa? Nama saya orang pertama tu. Nyari saya tak buka sapu semua tadi. Kalau saya sapu dia siap lah. Saya tunggu di manalah jemaah ni. Datang ke masjid pun macam kek pulang petang dengan. Tak sungguh nak datang, macam terpaksa lah nak datang tu. Kita datang masjid surau macam terpaksa tu. Tak bersungguh, datang awal. Lain lah yang kerja tu lain lah. Yang tak kerja ni, tak tahu lah aku buat. Ni leceh ustaz ni, kita marah ni. Nantaklah tuan-tuan nak marah aku pun. Marah tu Haji Makno, dia manggil saya. Kita ni datang masjid, datang awal-awal. Nak ngadap Tuhan, tak rasa ke nak jumpa Tuhan tu, tak rasa. Tak sabar nak jumpa Tuhan ni. Orang lain bersibuk nak jumpa Tuhan, tiba-tiba tak dapat jumpa Tuhan. Tak dipanggil kat Tuhan nak jumpa dia. Kita yang dapat ni buat leceh, buat lambat. Tak rasa sedih datang lambat-lambat. Balik jangan cerita, balik laju. Balik imam, Assalamualaikum, salam, meloncat terus. Imam bagi salam. Nak balik macam tak suka duduk rumah Allah Ta'ala. Kan? Macam tak suka. Datang lambat, balik orang pertama. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Meloncat terus. La ilaha illallah. Ni tuan-tuan, datang awal-awal ke masjid ni, bukan dekat Ramadan, bulan-bulan lain ni imarahkan masjid ni. Datang awal, datang segera datang, penuhkan saf depan, cari saf-saf yang paling baik. Jangan kita lambat.
Tak apalah Ustaz, lambat-lambat pun okey juga daripada tak datang langsung. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. Dan biasalah tuan-tuan, tu di luar tu ada tabung infak untuk tahfiz siapa nak berinfak, dan juga barang-barang bazar Ramadan tengah hari ni. Ada sardin viral lah, ada nasi biryani frozen lah, semacam lah. Tapi kabut sale, tak boleh buka atas dan surau ni sebab Covid. Kita kena ikut lah tuan-tuan, jangan nanti kan kita masalah dekat surau. Sebab sekarang ni zaman viral tuan-tuan, orang tangkap gambar saja. Kadang-kadang orang surau pun tangkap gambar juga. Baru-baru di kat masjid saya pergi, dah tahu kau tak ikut SOP, pergi tangkap gambar, masuk dalam Facebook, tulis pula dah. Tengok, kita masjid dah boleh buka. Hore, masuk dalam Facebook, tengok jatah agama ada dalam tu. Telefon terus Nazir, ni Ji, nak tanya ni, masjid tadi tak ikut SOP je? Ikut. Ni gambar keluar ni, suka ria tengok. Saya bagi warning last. Nanti saya tutup nanti. Jangan dimasukkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.